penindasan. Penindasan ini bukanlah satu perkara baru yang kita dengar. Sebelum-sebelum ini pun isu-isu berkaitan dengan penindasan telah pun berlaku. Semasa zaman para nabi, para anbiya, sehinggalah zaman sekarang isu-isu penindasan ini tidak habis diperkatakan. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, penindasan ini bermaksud satu penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan ke atas makhluk hidup, sama ada makhluk itu adalah manusia itu sendiri ataupun haiwan. Saban hari di dunia ini sering dikemparkan dengan isu-isu yang berkaitan dengan penindasan. Penindasan ini berlaku adalah disebabkan golongan atas ni mereka memonopoli dalam segala aspek, sama ada faktor sosial, ekonomi, semua sekali, hingga menyebabkan golongan-golongan yang berada di bawah ini ditindas dan diketepikan. Apa yang ingin saya katakan di sini, bahawa sebagai manusia yang mempunyai sifat kemanusiaan dan sifat bertanggungjawab, kita perlulah sama-sama mempanteras atau menghentikan isu-isu penindasan ini daripada terus dipermainkan. Penindasan terhadap bangsa Uyghur di China. Bangsa Uyghur ni dia merupakan kaum Turkistan yang tinggal di wilayah Xinjiang. Selepas mereka ditawan oleh Empire Manchu pada tahun 1876, mereka telah ditindas sedikit demi sedikit dan lama-lama semakin turun. Mereka ni telah dilarang untuk melakukan aktiviti agama dan dilarang untuk menganut agama sendiri, contohnya seperti makan dugong dan sebagainya. Dan mereka juga telah dipaksa untuk menganut agama Buddhisme ataupun menjadi ateis. Dan seterusnya, sekiranya didapati seseorang tu dia melakukan ajaran Islam, dia akan ditangkap dan akan dipenjarakan. Lebih 1 juta orang telah ditangkap dan dipenjarakan tanpa sebab yang mendasar. Anak-anak mereka telah dipaksa untuk bersekolah di sekolah yang telah disediakan oleh kerajaan, yang mana sekolah tu telah diajar tentang ajaran Buddhisme. Dikatakan apabila mereka belajar ajaran Buddhisme ni, sebenarnya mereka telah belajar agama mereka yang sebenarnya. Saban hari kita dapat melihat isu penindasan yang berlaku terhadap wanita, kanak-kanak, lelaki maupun warga emas di luar negara maupun di dalam negara kita sendiri. Dalam konteks ini, saya akan mengupas isu penindasan terhadap wanita berhijab di negara kita. Bagaimanakah wanita berhijab dapat meningkatkan ekonomi negara dan apakah pandangan masyarakat luar terhadap wanita berhijab? Mengambil petikan dari halaman Berita Harian, Ketua Perkembangan Wanita Handshake People, Farhana Francis berkata, wanita berhijab hari ini menjadi pembangkit dan pengubah ekonomi global menerusi pembabitan golongan itu yang agresif di dalam segenap bidang termasuk dunia dipelopori lelaki. Justifikasi keupayaan ini adalah apabila wanita mempunyai tahap pendidikan dan diberi peluang untuk menjawat jawatan tinggi sama seperti lelaki. Wanita seharusnya diberi peluang untuk membabitkan diri dalam sektor pekerjaan dan perniagaan tanpa sekatan, katanya. Dari petikan akhbar ini, saya dapat merumuskan bahawa hidup akan lebih aman dan harmoni apabila wanita dan lelaki diberi peluang yang sama rata dengan layanan yang adil sesuai mengikut keperluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menemukan seorang pendidik iaitu Encik Zulkarnain. Sebelum kami memulakan sesi temuduga, saya ingin beliau untuk menerangkan sedikit latar belakang tentang diri beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Nurhaliza Aqilah di atas jemputan saya dalam program ini. Saya Zulkarnain bin Abdul Qadir, berkhidmat sebagai besar di Sekolah Penuntut Kota
dan telah berada lebih 30 tahun dalam bidang pendidikan yang bermula pada 1 Januari 1990 hinggalah ke hari ini. Okay, saya pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan ini berbunyi, apakah pendapat Encik tentang masalah penindasan manusia yang semakin membelenggu dunia sekarang ini? Okay, pada pendapat saya, penindasan manusia yang berlaku di dunia global pada hari ini memang merupakan satu yang amat besar kesannya kepada masyarakat. Antara bentuk-bentuk penindasan dia bermula daripada peringkat sekolah, iaitu di kalangan mereka sendiri yang dikatakan yang dikenali sebagai buli di kalangan rakan-rakan mereka. Apabila di peringkat global pula berlakunya perdagangan manusia, di mana negara-negara miskin akan menjadi bangsa kepada negara-negara yang lebih kaya dan daripada syarikat-syarikat yang ingin menggunakan tenaga mereka dengan upah yang murah. Jadi berlakulah pemerdagangan manusia ini sebagai kita fahami dalam teori ekonomi, di mana ada permintaan di situ ada pengeluaran. Penindasan bukan sahaja berlaku apabila datangnya kuasa-kuasa besar ke dalam sesebuah negara, tetapi penindasan juga boleh berlaku di dalam negara itu sendiri oleh individu yang tidak berperi kemanusiaan. Kita perlu tahu penindasan tidak mengenal waktu maupun tempat. Oleh itu, cara-cara mengatasi penindasan adalah dengan memanfaatkan hubungan diplomatik. Malaysia diiktiraf oleh Liga Dunia Islam sebagai role model kepada dunia dari segi keharmonian nasional tanpa mengira bangsa dan budaya. Jadi, poin di sini adalah Malaysia seharusnya memainkan peranan yang lebih agresif dalam menyelesaikan isu ini. Kerajaan Malaysia boleh menggunakan peluang ini untuk mengembangkan pengaruh, kemahiran serta pengalamannya dalam menyelesaikan konflik yang bersifat perkauman di negara ini. Kerajaan Malaysia boleh bertindak sebagai orang tengah atau pembimbing untuk dijadikan contoh kepada negara luar tentang kepentingan toleransi dan keadilan dalam pentadbiran agar maruah bangsa tidak dicabut semena-menanya oleh pihak tertentu. Sebagai contoh, mengambil langkah berjaga-jaga serta mengamalkan toleransi terhadap kaum minoriti supaya tragedi berdarah seperti ini tidak lagi berulang pada masa hadapan. Saya akan menceritakan sedikit tentang faktor-faktor berlakunya penindasan. Faktor yang pertama ialah ketidaksefahaman ideologi antara pemimpin. Contohnya, pemimpin tidak bekerjasama dalam menyatupadukan kaum. Selain itu, dari segi ekonomi pula, golongan bawahan atau golongan miskin seringkali ditindas oleh golongan atasan. Mereka bukan sahaja ditindas, malah juga tidak dibantu. Bukan itu saja, bahkan dari segi undang-undang juga berlakunya ketidakadilan dalam masyarakat. Seterusnya, masyarakat yang kurang cakna tentang isu penindasan ini juga merupakan salah satu faktor berlakunya penindasan. Dalam konteks penindasan ini juga, kita boleh kaitkan dengan isu buli. Seperti yang kita tahu, isu buli ini bukanlah satu isu yang baru lagi dalam negara kita. Ianya telah berlaku dari dulu lagi dan sehingga ke hari ini, isu buli ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita dan dalam negara kita. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Setiap apa yang berlaku dalam isu penindasan akan memberikan kesan terhadap diri individu dan sekumpulan yang terlibat. Oleh itu, secara ringkas saya akan menerangkan mengenai kesan penindasan yang telah dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu kesan penindasan terhadap diri individu, kesan penindasan terhadap keluarga dan kesan penindasan terhadap masyarakat dan negara. Antara kesan dan impak yang berlaku kepada diri seseorang yang ditindas akan menanggung rasa kesengsaraan akibat kecederaan fizikal dan masalah kesihatan. Di samping itu, seseorang individu akan mengalami trauma akibat gangguan mental dan emosi yang tidak stabil, seperti mengalami rasa takut, tekanan perasaan dan rasa rendah diri yang melampau. Kesan dari sudut keluarga ialah mereka yang hidup di dalam serba kekurangan dari segi tidak mempunyai tempat tinggal dan kekurangan pendapatan bagi menyara keluarga adalah yang memberi impak dengan rasa terbeban dan tertekan dengan kehidupan yang mereka lalui. Selain itu, memberi kesan kepada diri anak-anak yang kurang mendapat kasih sayang dan perhatian daripada ibu bapa dan ada di antara mereka yang terpaksa berpisah daripada keluarga mereka sendiri.
Apabila adanya segelintir pemimpin ataupun pegawai atasan yang hilang kesedaran erti kepimpinan sehingga mewujudkan cinta berlebihan terhadap jawatan, kedudukan, ini yang akan menyebabkan berlakunya perebutan yang tidak sihat untuk menjadi pemimpin. Malah mereka sanggup melakukan apa saja walaupun menindas orang lain. Oleh itu, pemimpin yang menegakkan keadilan, membela yang lemah serta membangunkan negara bangsa dengan nilai ketuhanan akan mewujudkan sifat keharmonian di antara satu sama lain.